Hey geng, subscribe, like, komen dan share. Hantar kat mak ampak hantuk hang. Okey geng, aku ada layan sikit tadi debat antara apa nama? Bekas YB PAS, bukan bekas YB. Ni nama apa tau hak PAS duk Kelantan tu dengan YB dari YB daripada DAP. Sarawak punya orang. Doktor dia tu doktor Cina. Aku boleh tengok ush, dia punya spin ni aku nak abang pergi kat hampa. Mau kalau kata ada depan aku, aku nak pergi depan muka dia. Aku kata, hang duk nak membahong apa? Aku nak tanya dia yang tu. Yang boleh terlaksananya RUU anti lompat parti atas desakan Pakatan Harapan. Nak abang pergi kat hang macam-macam PAS ni. Yang boleh berlakunya RUU anti lompat parti undi 18 atas desakan parti daripada Pakatan Harapan sebelum sign MOU persefahaman bersama Pakatan Harapan. BNPN yang huru-hara, yang punah, yang haprak, yang segala mak nenek punya huru-hara ada di dalam Perikatan Nasional dan Barisan Nasional yang berbentuk kerajaan. Segala mak nenek yang huru-hara sehingga kan atas pengkhianatan, kejahilan, kononnya apa yang mereka buat tu betul. Orang lain buat tak betul. Kan? Sehingga yang boleh berlakunya atas apa yang dijanjikan berlaku selepas sign MOU Pakatan Harapan kepada Ismail Sabri, bukan Pakatan Harapan kepada Perikatan Nasional. Pakatan Harapan terhadap Ismail Sabri. Kalau Ismail Sabri dia punya sokongan tak cukup, Pakatan Harapan sedia menampung. Jadi nak bahong apa orang PAS? Orang PAS ni cerita hampa, dia akan cari segala helah, dia akan pergunakan dalil, dia akan pergunakan nas, dia akan pergunakan hadis, segala mak nenek untuk membenarkan kata-kata dia adalah benar. Dia nak membenarkan apa perbuatan dia tu adalah benar. Sedangkan perbuatan dia tu adalah pengkhianat. Dia duk kata Pakatan Harapan huru-hara lah apa semua sehingga nak berlaku perpecahan. Tapi dia tak ingat Haji Hadi cakap apa-apa ni. Haji Hadi lah punca langkah Sheraton. Haji Hadi lah orang pertama yang pergi runding dengan Muhyiddin Yassin. Takkan hang tak tengok pak lebay tokeh kepala hampa cakap. Lepas tu dia pergi cakap Muhyiddin Yassin mai berbincang dengan ni Haji Hadi. Lebay hang punya lebay pun yang mai nak memecahkan Pakatan Harapan, mainkan isu-isu sentimen Melayu Islam, sentimen perkauman. Cuba nampak tak geng? Lepas tu dia boleh kata selepas Pakatan Harapan menang yang berlaku dekat Sabah, sepatutnya dekat Sabah tu BN yang memerintah. Tahu-tahu dapat dekat Pakatan Harapan. Itu dia nak kata langkah apa? Sama seperti langkah Sheraton. Yang ni melompat. Okay, Perikatan Nasional dan Barisan Nasional dapat tubuhkan kerajaan. Bro, aku nak abang kat lebay PAS. Kalau setakat kerajaan negeri yang berubah daripada pembangkang ke kerajaan ataupun daripada kerajaan ke pembangkang, dia tak mengganggu ekonomi Malaysia, geng. Apabila kerajaan negeri berubah, dia tak mengganggu sangat ekonomi kekukuhan politik Malaysia. Tetapi apabila berubahnya kerajaan pusat, kerajaan persekutuan daripada pembangkang yang PAS yang 120 kursi bertanding menang 18 saja, dan UMNO 150 kursi bertanding menang hanya 70 kursi saja. Lepas tu melompat tinggal 50 kursi, tinggal 40 kursi saja. Tahu-tahu dapat berbentuk kerajaan bersama pengkhianat di dalam Pakatan Harapan.
Kalau setakat Muhyiddin Yassin dan Parti Bersatu yang keluar, tak disambut oleh Pak Lebay penjual agama dan penjual bangsa, takkan berlaku kan? Takkan berlaku. Kira macam pertukaran kerajaan pusat. Tapi disebabkan Pak Lebay walaupun serban atas kepala, dia tahu hukum hakam agama segala mak nenek, dia tahu kononnya. Yang tapi kalau benda yang menguntungkan dia, dia sanggup. Tak apa, yang penting aku dapat duta khas bertaraf menteri. Tak apa, yang penting aku dapat elang, aku dapat gaji, aku dapat segala mak nenek yang kira macam di pihak kerajaan. Aku untung lebih. Kalau aku jadi pembangkang, aku tak dapat banyak. Kalau aku dapat jadi kerajaan, aku untung banyak. So, peluang ada depan mata, kita masuk. Itulah yang berlaku pada Lebay PAS. Cuba tengok kalau sesuatu tu yang merugikan PAS, yang tak menguntungkan PAS, pelbagai helah, pelbagai dalil, kapir, harbi, segala mak nenek yang dikeluarkan. Cuba tengok. Parti PAS macam berpecah, tertubuhnya Parti Amanah. Bila tertubuhnya Parti Amanah baru berapa tahun saja macam membentuk parti bersama Pakatan Harapan. Tahu-tahu Parti Amanah bersama Pakatan Harapan menang dapat membentuk kerajaan. Cuba hang fikir, kawan rapat kita tiba-tiba suatu hari kita bergaduh, tahu-tahu dalam masa setahun dia jadi kaya raya. Contoh macam tu kan. Agak-agak kita hak yang miskin ni kita bangga ke ataupun kita iri, macam iri hati. Kalau betul hang ada iman, kalau hang betul hang nak jaga silaturahim, hang akan membangga diri hang sebab sahabat hang dapat jadi kaya, sahabat hang dapat jadi billionaire. Tapi apabila sahabat yang dulu duk cemuluk sekali, tahu-tahu sahabat hang tu kaya, Parti Amanah, Mak Sabu, Mujahid, daripada Shah Alam tu, lepas tu Sepang, daripada Kedah lagi beberapa orang kan. Depa macam depa keluar daripada depa bentukkan satu parti dan depa bersama Pakatan Harapan dan Pakatan Harapan menang. Depa betapa jealousnya kan, betapa jealousnya Parti PAS terhadap Parti Amanah dan Pakatan Harapan. Dan bermula itulah dia sokong Tun Mahathir, tapi dia tak nampak Tun Mahathir duk sedap je lantik tanpa bertanya dan tanpa berbincang dengan Pakatan Harapan, PKR, DAP, Amanah. Dia tak berbincang. Orang yang tak layak pun tapi dilantik. Itulah Barisan Nasional yang dibawa oleh Tun Mahathir daripada Tun Bila sampai ke hari ini. Jadi kesilapan Pakatan Harapan sebab memberi peluang Tun Mahathir menjadi Perdana Menteri. Yes, kita tahu. Itu adalah kesilapan Pakatan Harapan. Tapi waktu Tun Mahathir jadi Perdana Menteri, Game Pass jilat Mahathir. Kami sokong Tun Mahathir sebagai Perdana Menteri. Tahu-tahu bila berlaku pengkhianatan, mereka berjanji untuk nak angkat Tun Mahathir untuk Perdana Menteri kali yang ketiga. Tahu-tahu walaupun lebay atas kepala yang duk kata kami sokong Tun Mahathir jadi Perdana Menteri kali yang ketiga. Tahu-tahu bila Tun Mahathir letak jawatan, tahu-tahu mereka tak sokong pun macam Tun Mahathir. Tahu-tahu mereka sokong kawan mereka Muhyiddin Yassin kan. Satu lagi, mereka ni mempergunakan kononnya penyatuan ummah. Mereka kata, oh ini adalah kerajaan Melayu Islam, kita dapat membentuk ekonomi, kita dapat bangkitkan, kita dapat martabatkan Islam, martabatkan Melayu. Pakatan Harapan mujok tau, bersyukur sangat tau, walaupun kerajaan jatuh atas pengkhianatan. Untuk nak uji kerajaan Perikatan Nasional, kita tengok Allah uji dengan COVID. Dan Allah dah bagi jatuh dah COVID, Allah dah bagi turun dah kes COVID. Tiba-tiba atas tamak kuasa, tamak haloba ingin memerintah Sabah buat pilihan raya tanpa buat undang-undang SOP yang sepatutnya. Tahu-tahu mengundang malapetaka atas perebutan kuasa, atas gila kuasa yang diadakan oleh Parti Bersatu, Parti UMNO dan Parti PAS. Atas kegilaan kuasa tau.
Allah uji sehingga kan Muhyiddin Yassin yang pas duk jilat tu, sehingga nak macam nak pertahankan diri dia, buat darurat. Buat darurat untuk nak mempertahankan diri dia. Mainkan angka COVID harian, supaya bila kes banyak dia nak minta darurat, senang diluluskan. So itu Kementerian Kesihatan yang keluarkan kenyataan memang ada mainan nombor digit harian kes COVID. So bila dah buat darurat sampai 6 bulan, tiba-tiba darurat tak ada. Tiba-tiba aja dia dah, apabila buka sidang parlimen, tiba-tiba dia kata, dia macam Taqiyuddin cakap, Hamzah Zainuddin cakap, tiba-tiba darurat, dia macam dah ditarik balik lah. Tanpa pengetahuan yang di Pertuan Agong, tanpa pengetahuan ahli Dewan-Dewan Rakyat, ahli Dewan Parlimen. Geng, kalau pas daripada bulan 1 2022 sampai sekarang bulan 10, bulan 11 2022, apakah kejayaan Barisan Nasional? Apakah kejayaan Perikatan Nasional? Habaq main sat komen dekat bawah, apakah nak jaga ayam pun tak reti, nak jaga telur pun tak reti, nak jaga undang-undang arak pun tak reti, nak jaga disko zina maksiat pun tak reti, lagi mau sembang ke? Duk jual agama, dapat kuasa haram pejadah pun tak buat. Tak payah sembang geng. Anak aku boleh sembang kalau dekat dalam debat sana sini nak buat tu nak buat ni. Hang dah ada kuasa. Dulu hang kata walaupun 18 kursi, hang boleh jadi kingmaker. Adakah hampa parti PAS jadi kingmaker ataupun hampa jadi pencacai? Fikir macam tu lah geng. Nak jadi pencacai ataupun nak jadi kingmaker, ataupun nak macam nak jadi gila kuasa yang tak ada akal, yang tak tahulah. Rintih-rintihnya macam di dalam ceramah depa, ataupun macam di dalam event depa merintih, teriak-riaknya kenangkan peristiwa dulu-dulu punya. Untuk apa? Untuk nak dapat undi daripada rakyat. Dan apabila undi depa dapat kuasa, depa akan kekalkan kekuasaan depa yang depa ada sekarang untuk mendapatkan kuasa. Apabila dah dapat kuasa, pemerintahan depa kita dah pernah rasa, of course sistem depa dikekalkan sehingga untuk yang akan datang kalau depa jadi kerajaan. Depa tak berani buat seperti mana Anwar Ibrahim nak buat. Anwar Ibrahim dah offer, dia akan call ke semua kawan-kawan dia, kontak-kontak dia macam di luar negara untuk masuk melabur di dalam Malaysia. Dia tak akan ambil gaji Perdana Menteri, cukuplah gaji sebagai ahli parlimen. Dan gaji para menteri akan dikurangkan lebih banyak. Depa tak berani janji. Sebab apa? Depa tahu depa nak dapat kedudukan menteri, depa nak dapat kedudukan Perdana Menteri, fulus. Kita boleh nilai, kita boleh fikir, kita boleh fikir sendiri lagi. Apakah tujuan depa nak duduk dalam kerajaan? Apakah tujuan depa nak ada di dalam kerajaan? Fulus. Demi duit, demi kuasa, demi kedudukan. Orang kereta pun orang tolong buka pintu, depa masuk duduk. Pintu pun orang tolong tutup. Fikir kan, sampai bila nak dipergunakan, depa nak gunakan agama kita demi nak mendapatkan kuasa untuk depa. Depa ada kuasa, depa tak buat apa pun. Di Kelantan anak luar nikah paling banyak di dalam Malaysia. Fikir yang tu je geng. Itu yang dikatakan negeri serambi Mekah tu. Masalah ayak berkarat selut sampai hari ni tak dapat settle. Pakatan Harapan 2019 bagi 400 juta ringgit kepada Kelantan. Apa yang dia buat dengan 400 juta? Selain dia beli Mercedes. Sebab peruntukan tahunan mereka dapat geng. Fikir geng. Demi masa depan, mak tolong subscribe, like, komen dan share. Hantar dekat orang-orang PAS, orang-orang ahli-ahli PAS supaya berfikir. Supaya ambil tahu pasal politik. Fahamkan, perhatikan permainan orang-orang jahat di dalam politik ni kan. Depa hanya nak kuasa, depa tak fikir pun rakyat. Yang penting
Depa dapat menikmati setelah puluhan tahun depa dah ada kuasa, depa dah ada nikmat sebagai ahli parlimen, gaji 16,000 sebulan. Of course depa akan berusaha untuk mendapatkan 16,000 sebulan. Haji Hadi Lebai, pencen menteri besar, kira Terengganu, duta khas bertaraf menteri, elang setiap bulan, elang parking RM5, elang nak ke mana, nak ke luar negara pun RM50,000, RM60,000 sebulan, geng. Apa manfaat yang diberi kepada rakyat Malaysia? Habak main tulis kat komen bawah. Okey, fikir-fikirkan, subscribe, like, komen dan share. Assalamualaikum.